Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi lah sekarang kalau dekat sini. Okay, hari ini saya akan buat beberapa penerangkan ringkas tentang bagaimana untuk pelajar Lighting Industry lapor diri kepada penilai. Okay, mungkin ada yang kurang faham dan kurang jelas dari segi penerangan dan sebagainya dalam Telegram. Jadi saya cuba ambil inisiatif ni untuk memberi kefahaman yang lebih jelas lah kepada pelajar. So any question, sebarang perkara yang kamu rasa kurang jelas lagi, boleh PM saya ataupun boleh tanya dekat dalam grup lah. Okay, jadi untuk dalam ni saya akan terangkan beberapa part. Okay, contohnya seperti semua sedia maklum, masing-masing mempunyai pilihan semasa PKP pelaksanaan pasar penuh lah, kalau ikutkan overall ataupun 99% adalah LI bagi fasa yang pertama dan hanya 2 orang saja terlibat bagi LI bagi fasa yang kedua. So kalau ikutkan tarikh tamat bagi fasa 1 adalah daripada iaitu tarikh lapor diri lah, iaitu daripada 19 Julai sehinggalah 30 Julai, iaitu pada minggu hadapan. Okay. Cuma ada sedikit perubahan apabila berlakunya pelaksanaan PKP penuh, okay, selepas daripada hari raya. Kebanyakan pelajar berada di rumah lah, okay, untuk work from home dan sebagainya. Okay, jadi pelajar diberi 4 option, iaitu option 1, 2, 3 dan juga 4 lah. Okay. Jadi saya rasa kebanyakan pelajar sedia maklum kamu berada di option yang mana, yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, ataupun yang keempat lah. Okay, untuk ringkasnya, bagi pelajar yang mempunyai option yang pertama, pelajar akan dikira sebagai BDR ataupun WFH ataupun work from home. Maksudnya kamu berada dekat rumah dan syarikat memberi tugasan. Okay, itu yang option yang pertama. Bagi option yang kedua, pelajar berada di rumah tapi tiada tugasan. Okay, maksudnya pelajar perlu menggantikan intern yang dia tidak hadir. Okay, so yang tu ada beza lah nanti. Okay, untuk fasa 3, pelajar akan berada di rumah tanpa tugasan dan tidak perlu menggantikan. Maksudnya dia akan habis mengikut tarikh yang sepatutnya lah, iaitu fasa 1. Okay, dan option yang keempat adalah pelajar akan diberhentikan awal. Okay, tapi untuk pelajar diberhentikan awal ni, pelajar JKV, PMS tidak terlibat, hanya terlibat bagi pelajar mechanical sahajalah. Okay, maksudnya company shutdown dan pelajar terpaksa diberhentikan awal sebab pelajar tak mampu untuk cari syarikat dalam masa yang singkat lah. Okay, so kat sini ada option 1, 2 dan 3. Saya tengok overall ada yang terlibat ketiga-tiga fasa ni. Untuk pelajar JKV memang ada terlibat. So kalau kita tengok dekat sini, pelajar yang terlibat bagi option nombor 1 akan selesai mengikut tarikh yang sepatutnya, iaitu daripada 19 Julai sehinggalah 30 Julai dia kena lapor diri. Bagi pelajar nombor 2, option nombor 2, dia akan habis pada fasa yang kedua nanti, iaitu pada 16 Ogos sehinggalah 27 Ogos lah. Ini untuk fasa 2. Okay, tapi siapa yang memilih bagi option yang ketiga ataupun syarikat membeli option nombor 3, dia akan habis sama macam pelajar fasa 1, iaitu daripada 19 Julai sehinggalah 30 Julai lah. Cuma yang ni kamu kena confirmkan balik, lihat balik semula syarikat surat yang diberi oleh syarikat kepada kamu lah. Okay, boleh rujuk kamu fasa 1, 2 ataupun 3. Saya rasa Puan Isha dah keluarkanlah senarai ni. Okay, so apa dokumen yang kamu kena bawa untuk, ataupun apa yang dokumen yang kamu kena serahkan kepada penilai dan juga saya untuk lapor diri yang mengesahkan kamu telah tamat Lighting Industry. Okay, boleh rujuk dalam grup, kamu boleh tengok semua senarai yang saya bagi. Okay, perkara pertama kamu kena sediakan adalah appendix yang pertama. Okay, yang ni. Okay, kamu boleh rujuk dekat dalam buku ni, ada appendix 1. Okay, appendix 1, so sila koyakkan. Kalau tak ada soft copy dan sebagainya, so kamu ambil kertas kat dalam ni. Okay, sila koyakkan dan beri kepada syarikat. Sama ada kamu nak pergi syarikat tu ataupun nak lagi mudah, kamu just WhatsApp pada dia dokumen ni dan minta dia WhatsApp semula pada kamu dokumen yang sama selepas diisi. Make sure syarikat isi markah dan juga copnya adalah cop hidup lah dekat bawah ni, iaitu cop, bukan cop photo state ataupun just sign saja tak boleh, dia kena ada cop daripada syarikat untuk membolehkan supaya dokumen ni diiktiraf, okay, sebagai dokumen yang sah. Okay, markah bagi appendix 1 adalah 40% yang diberi oleh syarikat. Okay, kemudian yang kedua kamu kena sediakan adalah appendix yang kedua. Okay, appendix yang kedua kamu boleh tengok dekat dalam buku jurnal juga yang kamu beli hari tu. So ni pada appendix yang kedua lah. Okay, appendix kedua ni markahnya adalah 20%. Sama juga diisi oleh syarikat dan mempunyai cop hidup dia bahagian bawah lah. So nanti penilai akan sahkan. Okay, untuk appendix nombor 1, 40% tu, yang itu merujuk kepada markah attitude kamu, kemahiran kamu dan cara kerja kamu dekat syarikat.
Untuk appendix nombor 2 merujuk kepada kamu punya buku refleksi jurnal yang kamu isi secara harian dan mingguan. Okey, yang ni, dan syarikat akan bagi markah berdasarkan buku kamu ni. So kalau syarikat minta buku ni, kamu kena bagi sebab dia kena bagi markah pada buku yang kamu isi. Buku ni sebenarnya kamu tak perlu hantar kepada penilai dekat politeknik lah. Dia sepenuhnya adalah untuk penggunaan industri yang kamu buat setiap minggu tu sebab dia ada markah. Okey, so yang tu appendix 1 dan appendix 2. Untuk appendix 3 jangan risau. So appendix 3 diisi oleh pesyarah pemantau yang kamu telah jalani pada minggu yang ke 8 sehingga minggu ke 16 lah, iaitu pemantau daripada sini yang kita buat video call tu. So yang tu markahnya adalah 10%. Okey, dokumen yang ketiga yang kamu kena sediakan adalah surat tamat latihan industri. Okey, so yang ni adalah surat tamatnya. Dia betul-betul, kalau dalam buku ni betul-betul belakang borang kuning. Okey, kat sini tulis tu pengesahan tamat latihan industri pelajar Politeknik Muazzam Shah. Make sure kamu isi pengesahan tamat, bukan kebenaran berhenti. Okay, kalau kita kat belakang ada juga surat dia, tapi dia tulis sini kebenaran berhenti latihan industri. Okay, okay. So surat kebenaran berhenti latihan industri ni hanya diisi oleh pelajar yang mempunyai pertukaran tempat semasa sedang pertengahan intern. Maksudnya saya intern kat syarikat A, kemudian saya nak tukar. So saya kena isi kebenaran berhenti ni, kemudian saya pergi pada intern syarikat kedua. Syarikat kedua tu dia kena isi pula yang pengesahan tamat latihan industri. So seandainya tak bertukar tempat, just isi pengesahan tamat latihan industri. Yang ni pun wajib, salah satu dokumen wajib lah yang kamu kena isi. Wajib isi di dalam penilaian markah. Okey, yang seterusnya, yang ini adalah bagi option nombor 1 dan nombor 2. Bagi option nombor 3, dia duduk rumah, okey, tugasan tak tanpa tugasan. Jadi pelajar wajib mengisi borang refleksi mingguan, iaitu yang berwarna biru. Okey, yang ni. Okey, bagi pelajar yang option nombor 3, okey, saya cadangkan kamu isi daripada minggu yang pertama. Dalam ni kamu just terangkan apa yang kamu belajar dekat syarikat. So kalau kata bila start PKP tu, so kamu kena terangkan balik apa kamu punya ekspresi kepada syarikat sehinggalah tamat selesai intern, sebab itu dah diberi oleh syarikat kan. So yang ni bagi pelajar option nombor 3 wajib isi, wajib sahkan daripada penyedia, kemudian scan, samalah dimasukkan sebagai salah satu dokumen lah bagi pelajar option nombor 3. Kita ada serangkaian nama bagi pelajar yang option 1, 2 dan juga 3 lah untuk yang ni. Okey, yang seterusnya pelajar wajib menjadikan lali ataupun laporan lali ataupun laporan akhir latihan industri. So dekat mana, apa yang kamu kena isi dekat dalam ni? Okey, sila rujuk juga buku jurnal yang kamu dah ada ni. Okey, boleh rujuk dekat sini. Dia ada menu yang itu dipanggil sebagai, okey, kalau kamu tengok muka surat yang kat sini kita ada surat. Okey, ada satu menu dipanggil garis panduan penulisan laporan akhir latihan industri lali. So dekat dalam ni diterangkan tentang penggunaan jenis tulisan, saiz tulisan, spacing dan sebagainya. Laporan lali juga ada diterangkan dekat dalam ni. Minimum ni adalah 50 muka surat sehingga 80 muka surat lah. Yang ni adalah minimum dia. Okay, so apa yang kena isi dekat dalam ni saya rasa kamu tahu. Okay, biasanya dekat dalam laporan ni kita akan isi pengenalan tentang syarikat, main core business dia. Kemudian dekat dalam tu kamu ceritakan apa yang kamu nak buat dekat syarikat tu. So masukkan juga kesimpulan, apa yang kamu dapat belajar. So apa yang kamu dapat daripada A sampai Z dimasukkan di dalam laporan akhir latihan industri. Yang ni markahnya adalah 20% yang akan diberi oleh penilai politeknik lah, iaitu penilai yang dah disenaraikan sama dengan pemantau yang pertengahan semester hari itu. Okey, dan perkara terakhir yang kamu kena sediakan adalah video presentation dan juga slide presentation. Maksudnya kamu sediakan slide presentation. Daripada slide tu kamu kena buat video menerangkan tentang kamu punya ni lah, slide ceritakan tentang apa yang kamu belajar dan sebagainya. Sama juga macam laporan dalam ni, tapi at least diringkaskan lah. Saya rasa dia punya video presentation tu yang ideal ataupun yang okey lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Okey, jangan sampai 20-30 minit lah. Bagi saya benda tu dah terlampau panjang lah. Okay, so kalau boleh dalam video presentation tu dan juga slide presentation, make sure kamu ringkaskan, jadikan padat dan upload video kamu tu dekat dalam YouTube. So nanti kepada penilai kamu just hantar link sahaja. Okay, supaya senang, supaya tak perlu kamu nak hantar satu persatu by Telegram dan sebagainya. So saya rasa documentation yang lain yang kamu scan ni tak lebih daripada 25 MB. Cuma video je akan jadi panjang nanti. So kamu kena minta email daripada penilai, nanti CC kan kepada saya. CC tu maksudnya kamu hantar kat dia, saya pun dapat juga. Okay,
So sebab mungkin kadang-kadang penilai sibuk dan sebagainya, saya boleh menggantikan penilai itu untuk memberi penilaian pada kamu lah. Okey, so kalau ikutkan markah, appendix 1 40, okey, appendix 2 20, so total dah 60. Kemudian pada pertengahan semester hari tu kamu ada pemantauan daripada penilai daripada pesyarah politeknik yang video call tu. Okey, yang tu markahnya adalah 10%, laporan akhir 20% dan yang terakhir adalah video presentation lah, iaitu 10%. Okay, so make sure masing-masing dapat meet deadline untuk penghantaran dokumen. Okay, sebab saya akan kirim markah nanti. So kalau mana yang ada masalah dari segi documentation dan sebagainya, kalau boleh tolong selesaikan segera. Siapa yang company dia, contohlah okay, company memang tutup, okay, kamu cuba juga reach dengan bos. Okay, paling kurang bos mesti bawa balik job dia, so tolong minta bos isi job dan hantar semula pada kamu lah, okay, untuk kaedah penilaian yang terakhir lah untuk yang ni. Okay, saya rasa sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.